Assalamualaikum, saya Nur Syuhada binti Sobri, nombor matrik S284-098. Okey, saya nak cakap tentang isu jenayah seksual yang mana sekarang ni yang sedang banyaklah yang sedang melanda para pekerja ataupun khususnya kepada remaja lah. Okey, serangan seksual ni ialah tindakan keganasan seksual yang melibatkan perbuatan ataupun percubaan melakukan aktiviti seksual lah terhadap seseorang individu, maksudnya tanpa persetujuan dia, tanpa kebayaan dia, tanpa kerelaan dia lah, maksudnya paksaan lah. Okey, jadi penderaan seksual ni dia macam termasuk dengan rogol, pencabulan, eksploitasi seksual dan boleh berlaku kepada sesiapa saja, lelaki, wanita ataupun sebarang umur lah. Okey, serangan seksual ni selalunya ia melibatkan penyalahgunaan kekerasan atau keganasan dan boleh membawa kesan buruklah kepada manusia seperti macam trauma, kebimbangan, lepas tu masalah kesihatan mental dan yang lain-lain lah. Dan kebanyakannya majoriti lah yang mana yang kena gangguan seksual ni semuanya trauma. Okey. Jadi melaporkan jenayah seksual dan mendapatkan bantuan perubatan dari fisikologi adalah penting untuk semua mangsa masalah gangguan seksual untuk mereka pulih daripada trauma dan juga meneruskan kehidupan mereka seperti biasalah. Okey, contohnya macam serangan seksual ni dia menyasarkan sesiapa saja, tak kira umur, jantina, agama ataupun latar belakang dan budaya lah. Walau bagaimanapun setengah kumpulan ni terdedah lebih kepada berkemungkinan lah lebih kepada kanak-kanak, maksudnya kanak-kanak dan belia di bawah umur 18 tahun lah. Mereka ni lah yang paling sering sekali terkena serangan seksual. Mereka sering menjadi mangsa pada orang-orang dewasa, kadang-kadang daripada ahli keluarga sendiri, kadang-kadang pada ayah ke keluarga, guru yang berdekatan dengan mereka lah. Okey, keduanya wanita. Wanita ni sememangnya kita tahu sasaran bagi seorang lelaki lah. Dan wanita yang kadang-kadang yang berumur, tak kisahlah berumur, kadang-kadang budak-budak pun dia orang menjadi mangsa rogol. Tak kisah kat tempat kerja ke apa ke, wanita ni sering kena lah macam tu. Dan juga lepas tu nombor 3 adalah orang yang mengalami masalah gangguan mental. Okey, orang yang mengalami masalah gangguan mental ni selalunya menjadi sasaran orang serangan seksual lah, kerana mereka macam orang gangguan mental macam dia orang kadang-kadang dia orang tak tahu nak cara selamatkan diri dia orang. Lepas tu kadang-kadang macam dia fikir macam orang fikir dia mental, jadi siapa nak percaya dekat dia. Boleh terjadi jugalah. Okey, dan golongan untuk orang yang keempat adalah golongan orang yang kurang bernasib baik. Golongan yang kurang bernasib baik ni termasuk orang yang kehilangan tempat tinggal, kumpulan minoriti, yang orang yang tinggal di kawasan miskin ataupun terpencil lebih guna menjadi sasaran serangan seksual kerana kekurangan perlindungan dan sokongan sosial. Okey, and last sekali adalah golongan LGBT, golongan lesbian, gay, biseksual, transgender yang juga lebih terdedah dengan sasaran serangan seksual lah kerana diskriminasi dan stigma yang sering berlaku dalam masyarakat. Okey, jadi walau bagaimanapun adalah penting dan diingatkan bahawa sesiapa sahaja yang boleh menjadi mangsa serangan seksual dan semua orang berhak mendapat perlindungan dan juga sokongan untuk pulihkan kembali semangat mereka daripada trauma ini. Okey, jadi gangguan seksual ni kita tidak boleh ambil mudah, sebabnya gangguan seksual ni adalah satu gangguan yang besar tau, dan yang membuatkan seseorang untuk nak teruskan hidup tu sangat dia rasa macam down sangat. Sebab apa? Dia tak ada guna pun di hidup, sebab bagi dia macam dia dah tak ada apa-apa pun. Okey, seterusnya saya beri kepada rakan kumpulan saya untuk menerangkan bagaimana untuk mengatasi dan melaporkan jenayah seksual sekiranya kita menjadi mangsa gangguan seksual. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Syuhada atas penerangan yang sangat jelas sebentar tadi. Sekarang giliran saya, Muhammad Merakim bin Ahmad Amin, nombor matrik 283829, akan memberi sedikit sebanyak informasi tentang bagaimana untuk kita melaporkan kes jenayah seksual yang berlaku. Melaporkan kes serangan seksual adalah langkah penting dalam memastikan pelaku dibawa ke muka pengadilan dan mangsa mendapat bantuan dan sokongan yang mereka perlukan. Berikut ialah langkah umum untuk melaporkan kes serangan seksual di Malaysia. Yang pertama, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Jika mangsa memerlukan rawatan perubatan segera seperti rawatan untuk kecederaan atau ujian untuk mengenal pasti kemungkinan kehamilan atau penyakit kelamin. Yang kedua adalah laporkan kes kepada polis.
anda boleh pergi ke balai polis berhampiran atau menghubungi Polis Diraja Malaysia PDRM ataupun menghubungi melalui nombor telefon 999 atau 112. Berikan maklumat sejelas mungkin tentang kejadian yang berlaku, termasuk masa, tempat dan identiti berlaku jika boleh. Polis akan membantu memproses laporan anda. Dan yang ketiga adalah dapatkan sokongan daripada pusat bantuan atau NGO. Terdapat beberapa organisasi dan pusat bantuan sedia membantu mangsa keganasan seksual seperti Pertubuhan Bantuan Wanita iaitu WAO, Yayasan Cawkit dan Pusat Kesihatan Mental Komuniti PKMK. Anda boleh mendapatkan bantuan ini melalui telefon ataupun email atau datang sendiri ke pejabat mereka. Yang keempat, bersedia untuk pemeriksaan perubatan dan undang-undang. Mangsa keganasan seksual biasanya akan diminta untuk menjalani pemeriksaan perubatan untuk mengumpul bukti dan mendapatkan rawatan yang diperlukan. Mangsa juga boleh diminta untuk memberi keterangan di mahkamah jika kes itu diteruskan ke proses undang-undang. Ingat bahawa melaporkan kes serangan seksual adalah pilihan peribadi dan harus dilakukan mengikut keselesaan dan keinginan mangsa. Jangan malu atau takut untuk meminta bantuan dan sokongan daripada orang yang boleh membantu. Semua mangsa keganasan seksual mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan sokongan dalam proses pemulihan. Kes jenayah seksual di Malaysia boleh meliputi pelbagai jenis keganasan seksual seperti rogol, cabul, gangguan seksual, eksploitasi seksual dan sebagainya. Beberapa contoh kes serangan seksual di Malaysia ialah: yang pertama, kes rogol di kampung Caulfield, Sungai Buloh 2019. Seorang mangsa warga Indonesia menjadi mangsa rogol sekumpulan lelaki di sebuah kilang di kampung Caulfield, Sungai Buloh. Kes ini menimbulkan kritikan dan reaksi keras orang ramai kerana perbuatan keji keganasan seksual. Kes yang kedua adalah kes gangguan seksual di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Batu Cave 2018. Seorang pelajar perempuan menjadi mangsa gangguan seksual seorang guru lelaki di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Batu Cave. Kes itu menggemparkan masyarakat dan menimbulkan kebimbangan mengenai keselamatan kanak-kanak di sekolah. Yang ketiga, kes penderaan dan gangguan seksual di Asrama Sekolah Rendah Kebangsaan Johor pada tahun 2017. 4 pelajar lelaki didakwa melakukan gangguan seksual dan gangguan terhadap rakan sekelas mereka di Asrama Sekolah Rendah Kebangsaan di Johor. Kes ini menunjukkan perlunya pencegahan dan pendidikan tentang keganasan seksual di kalangan kanak-kanak. Yang keempat, kes eksploitasi seksual di Jalan Alor, Kuala Lumpur pada tahun 2016. Seorang wanita dari China menjadi mangsa eksploitasi seksual pasangan Malaysia yang mengusahakan rumah pelacuran di Jalan Alor, Kuala Lumpur. Kes ini menonjolkan masalah pemerdagangan manusia dan eksploitasi seksual di Malaysia. Yang kelima, kes cabul di Surau Selangor 2015. Seorang pederi menjadi defendant atas dakwaan penderaan seksual terhadap seorang budak lelaki berusia 11 tahun di sebuah surau di Selangor. Kes ini menunjukkan bahawa pelaku keganasan seksual juga boleh berada di institusi agama dan masyarakat perlu menyedari perkara ini. Sila ingat bahawa kes keganasan seksual adalah serius dan tidak boleh diterima. Adalah penting bagi masyarakat untuk memainkan peranan aktif dalam mencegah dan melaporkan keganasan seksual dan memberikan sokongan kepada perlindungan kepada mangsa. Kesimpulannya, serangan seksual adalah satu tindakan keganasan yang sangat serius dan memudaratkan mangsa dari segi emosi, psikologi dan fizikal. Jenayah ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja termasuk kanak-kanak, belia dan orang dewasa dan boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja termasuk orang yang mereka dikenali atau ahli keluarga. Melaporkan kes keganasan seksual adalah sangat penting untuk memastikan pelaku disusuli dan mangsa mendapat bantuan yang mereka perlukan. Mangsa juga harus mendapatkan sokongan daripada keluarga, rakan dan pusat sokongan untuk membantu mereka dalam proses pemulihan mereka. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menghormati hak orang lain, terutama dari segi privasi dan sempadan peribadi, serta memahami kepentingan menghentikan keganasan seksual dan membantu mangsa mendapatkan keadilan dan pemulihan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.